Okey, kita cek sekejap. Apa nama signal semua, everything. Semua okey ke tak okey? Macam mana audionya semua, everything, semua okey ke? Tapi sementara tu mungkin kawan-kawan boleh keep sharing dulu. Saya cek audio jap. Okey, audionya okey. Ya, Assalamualaikum, Husin Zawawi. Baik. Saya nak ambil masa sekejap. Kita ambil masa lebih kurang 1 minit dari sekarang untuk saya share dulu live ni. Jadi kalau ada yang sedang menonton, boleh tekan butang share dulu. Share dulu di mana-mana lokasi silat yang korang ada, supaya dapat orang lain juga berkongsi live kita pada petang ni. Satu info yang penting bagi semua, insya-Allah. Keep sharing dulu. Okey, sekejap saya tengah share dulu. So yang lain-lain boleh share dulu. Okey, yang lain-lain boleh tekan butang share dulu supaya ramai orang dapat manfaat. Lebih kurang lagi 14 saat untuk kita nak mulakan. Baik, tapi yang lain keep sharing dulu. Saya pun tengah tekan butang share supaya dapat tarik ramai orang untuk bersama saya. Ya, Waalaikumsalam, Syarif Anwar. Salam dari Sabah. Baik. Okey, saya tengah keep sharing. Ada yang siapa-siapa yang dah masuk boleh tekan butang share supaya ramai orang dapat bersama mengetahui tentang garis panduan memulakan latihan yang telah pun diedarkan, yang telah pun diumumkan oleh pihak Pesaka Malaysia. Jadi saya diberi amanah oleh Datuk Megat Zulkarnain dan juga oleh pimpinan Pesaka Malaysia untuk membuat live hari ini bagi membolehkan ramai orang mendapat manfaat, tahu tentang apakah kaedah untuk memulakan latihan. Baik. Sekejap, saya masih lagi tekan butang share ni. So yang lain boleh keep sharing. Kita minta supaya ramai orang dapat bersama dan dapat membawa dapat manfaat daripada live petang ni. Sekurang-kurangnya segala persoalan, segala kerumitan, segala kerisauan, segala kekeliruan dapat kita soal jawabkan dalam live kita pada petang ni, insya-Allah. Baik. Saya ambil masa sikit lagi. Okey, baik. Assalamualaikum kembali kepada semua yang telah pun bersama dengan saya pada petang ni. Walaupun tak ramai, tapi tak apa, yang pentingnya saya nak berkongsikan tentang apakah garis panduan untuk memulakan latihan dan bagaimana kita memahami dan kita nak melaksanakan latihan setelah begitu lama, selepas lebih 83 hari kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sekarang ni Perintah Kawalan Pergerakan telah pun diubah kepada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang bermula dari 10 Jun sampai 31 Ogos 2020, yang mana menyaksikan pelbagai sektor, pelbagai aktiviti, pelbagai kegiatan telah pun dibenarkan, diberi kelonggaran bagi membolehkan kita memulakan pelbagai aktiviti harian, termasuklah latihan silat yang selama ini mungkin menjadi tanda tanya oleh mereka yang di luar sana. Ramai yang guru-guru silat, ramai pelatih-pelatih, ramai pelajar-pelajar silat menanti-nantikan bilakah masa dan ketikanya untuk memulakan latihan. Dan pada petang ini saya membuat live secara santai ni, lebih kepada untuk memberi tentang penjelasan tentang bagaimanakah kaedah kita untuk memulakan latihan dan melaksanakan latihan tanpa masalah. Ini yang berdasarkan garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh Pesaka Malaysia pada semalam, yang dikeluarkan secara official melalui letterhead Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. Dan saya faham, saya yakin semua pesaka-pesaka negeri telah pun mengedarkannya kepada ramai jurulatih, kepada banyak pimpinan-pimpinan gelanggang. Dan saya juga percaya ramai ahli silat telah pun mendapat makluman berkenaan dengan kaedah ataupun garis panduan memulakan latihan. Baik, apapun saya merujuk kepada
edaran yang telah pun dibuat oleh Pesaka Malaysia pada semalam, yang mana jangan suka main depan ni, kan dah bagi tahu. Anak-anak kacau. Okey. Baik. Seperti yang telah pun diedarkan sebelum ini, saya cuma ingin memberi penjelasan secara lebih detail supaya mengikut perbualan saya dengan Datuk Megat Zulkarnain semalam, apabila meminta pendapat beliau tentang Latifah Ismail. Tuan ni bukan wartawan ke? Ya, saya wartawan, Latifah. Tapi saya hari ini nak buat live bagi pihak Pesaka Malaysia, bagi unit media Pesaka Malaysia, ingin membuat satu hebahan yang rasmi secara video supaya ramai orang memahami lebih detail tentang apakah yang patutnya dilaksanakan bagi memulakan latihan dan bagaimanakah garis panduan yang tepat supaya dengan adanya garis panduan yang telah pun diedarkan oleh Pesaka Malaysia dan ditambah pula dengan penerangan video ini, jika mana-mana gelanggang yang melaksanakan latihan dan tidak menuruti SOP yang telah pun diedarkan, yang telah pun dihebahkan, jika ada mana-mana gelanggang ataupun jurulatih yang melanggar SOP yang telah pun ditetapkan, jangan salahkan Pesaka Malaysia atau mana-mana ejen atau mana-mana pertubuhan berdaftar jika tindakan dikenakan terhadap pihak tuan. Kerana hebahan telah pun diedarkan, garis panduan telah pun diedarkan, dihebahkan, malah video ini secara live telah pun dibuat. Jadi jika ada berlaku lagi masalah kemudian hari berkenaan dengan pelanggaran SOP sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dalam melaksanakan latihan, saya harap dan juga Datuk Megat Zulkarnain juga berharap pihak Pesaka Malaysia tidak boleh dipersalahkan lagi, kerana jelas dan cukup terang apa yang telah pun dihebahkan, yang telah pun diwar-warkan. Baik, merujuk kepada surat hebahan yang telah pun diedarkan semalam, garis panduan yang saya kira cukup jelas, garis panduan mengadakan latihan gelanggang silat semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang diedarkan oleh Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, merujuk kepada tempoh PKPP bermula 10 Jun sampai 31 Ogos 2020. Hebahan ini ataupun garis panduan ini merujuk kepada garis panduan yang dikeluarkan ataupun SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Maka tidak ada sebarang percanggahan, tidak ada sebarang perubahan yang berbeza yang dibuat oleh Pesaka Malaysia merujuk kepada hebahan yang dikeluarkan oleh pihak KBS. Jadi saya harap semua gelanggang yang sudah lama begitu teringin, begitu kempunan nak memulakan latihan, inilah masa yang terbaik untuk anda memulakan balik gelanggang-gelanggang yang selama ini sudah pun mati, sudah pun tidak beraktiviti. Baik. Belakang lagi. Anak kacau. Buat live di rumah ni. Okey, baik. Tuan-tuan, seperti apa yang kita maklum, selepas PKPP diumumkan, banyak aktiviti telah pun boleh bermula. Dan antaranya ialah latihan silat di gelanggang-gelanggang yang sedia ada sebelum ini. Sekejap. Belakang lagi, Syah. Belakang lagi. Tarik tu. Kan dah cakap tadi, anak-anak kacau payah. Baik. Okey, baik. Untuk makluman semua, gelanggang-gelanggang yang dibenarkan untuk dimulakan latihan ialah gelanggang-gelanggang awam. Saya ulang, gelanggang-gelanggang awam sahaja, iaitu gelanggang-gelanggang yang selama ini telah pun beroperasi sebelum PKP, bukan gelanggang baru. Tidak dibenarkan pembukaan mana-mana gelanggang baru. Maka kesimpulan dia, mana-mana gelanggang yang memang sudah sedia ada, yang sudah pun dibuat ataupun sudah pun beroperasi, sudah pun bermula sebelum PKP pada 18 Mac, gelanggang-gelanggang ini boleh memulakan latihan mereka berkuat kuasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Maksudnya tuan-tuan, kalau ada yang bertanya tentang gelanggang-gelanggang di sekolah, di IPT, untuk makluman, sekolah akan dibuka pada 24 Jun. Tadi Menteri Kanan Pendidikan telah pun mengumumkan yang sekolah akan dibuka bermula 24 Jun 2020
Tetapi tuan-tuan, hanya dibuka untuk mereka yang mengambil exam peringkat atas ataupun menengah atas, iaitu SPM, STPM, SPMV dan juga sijil-sijil antarabangsa, peperiksaan antarabangsa. Jadi tuan-tuan, bagi sekolah rendah dan juga sekolah menengah rendah, belum lagi bermula sesi persekolahan, dan aktiviti melibatkan gelanggang silat di sekolah juga belum dibenarkan untuk dimulakan. Tuan-tuan, merujuk kepada statement ini bermaksud gelanggang yang dibenarkan beroperasi, yang dibenarkan untuk memulakan latihan hanya gelanggang-gelanggang awam. Contohnya, gelanggang di kampung, gelanggang di dewan, gelanggang di tapak-tapak permainan yang sudah sedia ada. Maksudnya tidak boleh gelanggang sekolah yang sudah pun sebelum ni membuat latihan di sekolah nak convert pelajar itu berlatih di taman permainan yang sebelum ini bukan gelanggang. Okey, Kang saya jelaskan bagaimana kaedahnya kalau nak buat juga. Ada terma, ada kaedah yang boleh, tapi tidak boleh secara total convert gelanggang sekolah pergi ke gelanggang lain yang sebelum ini bukan berstatus gelanggang. Baik, jom kita pergi kepada garis panduan yang telah pun diedarkan. Tuan-tuan, menurut hebahan yang dibuat pada semalam, yang dikeluarkan semalam, yang diedarkan ke seluruh negara, semua orang saya yakin dan percaya sudah baca, sudah tahu tentang apa yang dihebahkan dalam garis panduan itu. Tapi tuan-tuan, saya pergi satu persatu. Baik. Yang pertama tuan-tuan, sekejap. Yang pertama, okey. Yang pertama kita rujuk kepada info umum. Baik, info umum. Okey. Latihan silat yang dibenarkan untuk bermula dalam tempoh PKPP mestilah dalam tempoh latihan sekitar 60 minit sahaja. Saya ulang, 60 minit sahaja, dan kehadirannya pula bergantung kepada keluasan gelanggang latihan dengan mengamalkan penjarakan sosial seperti yang ditetapkan. Tuan-tuan, dalam satu klausa lain dinyatakan secara jelas bahawa latihan tidak boleh melebihi 20 orang. Sekarang saya detailkan tentang itu. 20 orang maksimum mereka yang boleh hadir dalam latihan, termasuk jurulatih yang mengajar. Bermaksud tuan-tuan, bermaksud jurulatih dan juga pelatih dan juga pelajar-pelajarnya mestilah tidak melebihi 20 orang. Tetapi jika merujuk kepada info umum ia bergantung kepada keluasan gelanggang. Bermaksud jika selama ini latihan dibuat dalam sebuah gelanggang yang kecil sehingga memuatkan sekitar 30 orang, 40 orang, 50 orang mungkin. Tapi selepas ini had maksimum hanya 20 orang sahaja. Itu pun bergantung kepada keluasan gelanggang. Kalau gelanggang itu dengan kapasiti 20 orang tidak mampu mengamalkan penjarakan sosial. Maksudnya, penjarakan sosial dalam konteks bersukan. Kena faham. Dalam konteks PKP, dalam konteks pengamalan norma baharu, penjarakan sosial yang digalakkan, yang disarankan ialah 1 ke 2 meter. Tapi dalam konteks sukan, dalam konteks latihan, penjarakan sosial yang disarankan melebihi daripada itu, iaitu antara 3 hingga 5 meter. Kan saya pergi dalam bab tu. So sekarang, jika gelanggang yang ada tu tidak mampu memenuhi kapasiti 20 orang, walaupun sebelum ini ramai boleh masuk, tapi dalam tempoh PKPP yang dibenarkan 20 orang ni, kalau 20 orang ni pun dah nampak sempit, dah nampak tak boleh nak jarak sampai 3 meter setiap pelajar, kena kurangkan kepada mungkin 10 orang, mungkin 12 orang, mungkin 15 orang, bergantung kepada budi bicara dan juga kebijaksanaan mengenali SOP oleh pihak jurulatih. Baik. Bagaimana? Okey, Diod Ria Fitrimah. Saya jawab ya. Bagaimana keluasan satu dewan penuh? Baik. Seperti apa tadi saya sebut keluasan satu dewan penuh. Soalan yang baik sebenarnya, soalan yang baik. Baik. Keluasan satu dewan penuh. Okey, dewan itu
Tak kisahlah besar mana pun. Dewan ni saya tak boleh nak go through besar mana dewan itu. Sebab dewan merujuk kepada saiz yang berbeza, tuan-tuan. Ada dewan yang besar. Contohnya KLMO, Kompleks Lincah Mahaguru Omardin. Besar. Itu pun dewan. Ada dewan orang ramai yang kecil. So sekarang ni jika merujuk pada soalan tadi, soalan pasal bagaimanakah keluasan satu dewan penuh, dewan itu tak kisahlah besar mana sekalipun, tapi jurulatih kena kenal pasti adakah mampu pelajarnya memenuhi SOP penjarakan sosial 3 hingga 5 meter. Satu orang pelajar kedua di sebelah kanannya mesti berjarak 3 hingga 5 meter, di depannya 3 hingga 5 meter, di kirinya 3 hingga 5 meter, di belakangnya 3 hingga 5 meter. Jika dewan itu besar dan boleh memenuhi kaedah 3 hingga 5 meter, kanan, kiri, depan, belakang, maka dia boleh mengisi dewan itu semaksimum 20 orang sahaja. 20 orang termasuk jurulatih. Benda ni kena clear, kena jelas. Jangan pula kerana merasakan anda melakukan latihan di padang yang besar, di dewan yang besar, anda nak isi sampai 30 orang, 40 orang. Ini melanggar SOP garis panduan yang dikeluarkan oleh Pesaka Malaysia. Dan jika berlaku sebarang tindakan terhadap gelanggang anda, pihak pesaka tidak boleh dipersalahkan sama sekali. Jelas? Baik tuan-tuan. Kita sambung balik tentang info umum tadi. Dan semua ini dipertanggungjawabkan kepada jurulatih gelanggang yang mengajar. Jurulatih gelanggang yang mengajar. Maksudnya anything happen after this, pesaka tidak boleh dipersalahkan. Pesaka telah pun mengeluarkan garis panduan. Video ini juga telah pun dihebahkan, telah pun dibuat secara langsung, secara live. Jadi jika ada sebarang masalah yang berlaku, jikalah muncul lah tuan-tuan, kita nak menolak, kita nak mendoakan supaya tidak berlaku. Kita doa-doa janganlah diberi sebarang masalah. Tapi tuan-tuan, jikalah berlaku, tuan-tuan, COVID-19 belum selesai. Peperangan menentang COVID-19 belum selesai. Walaupun kes-kes harian sudah tinggal satu angka, satu digit. Tapi tuan-tuan, COVID-19 dalam komuniti, penularan dalam komuniti masih berlaku tuan-tuan. Malah kita tak tahu pun. Kita tak tahu siapa yang sedang bawa COVID-19. Sebab tuan-tuan, Kementerian Kerajaan tidak akan mampu membuat saringan secara total. Semua orang Malaysia nak dibuat saringan, tak mampu tuan-tuan. Jadi dengan keadaan COVID-19 yang kadang-kadang berada dalam tubuh manusia tanpa gejala, 86% pesakit COVID-19 di Malaysia, 86% pesakit COVID-19 dalam Malaysia ialah mereka yang tidak bergejala tuan-tuan. Bermaksud tak tahu pun diorang ni ada penyakit. Demam tidak, batuk tidak, apa pun tidak. Jadi kalau kita melanggar SOP dan kalaulah yang hadir ke gelanggang itu ada masalah COVID-19 tanpa sedar, dan kalaulah berlaku penularan dalam kalangan ahli silat dan wujud pula kluster silat, siapa yang nak dipersalahkan? Saya? Tidak. Saya dah buat live ni. Datuk Megat? Tidak. Datuk Megat sudah pun mengeluarkan SOP. Yang patut dipersalahkan ialah diri anda sendiri kerana anda tidak mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan. That's why pentingnya kita sebarkan live ini, pentingnya kita hebahkan live ini supaya mereka yang di luar sana, semua jurulatih gelanggang dapat memahami dan dapat melaksanakan kaedah dengan baik. Saya percaya, betul. Thank you Afif Fitri. Boleh buat 2 sesi. Contohnya 8 hingga 9 malam dan 9 hingga 10 malam. Boleh. That's why dalam satu klausa mengatakan, lepas ni saya akan pergi, ada klausa mengatakan, buatlah jadual latihan. Buatlah jadual latihan. Sesi pertama 20 orang, sesi kedua 20 orang, yang ketiga 20 orang. Asalkan jangan melebihi jam 12.30 malam. Maksimum aktiviti ialah jam 12.30 malam. Nak buat pagi satu, petang satu, malam satu ke, terpulang kepada budi bicara dan kemampuan pihak kejurulatihan. Baik, sambung balik tuan-tuan, info umum. Aktiviti yang dibenarkan hanyalah melakukan latihan persediaan pasukan dan aktiviti yang tidak melibatkan sentuhan badan. Maksudnya latihan untuk silibus, latihan untuk keregangan tubuh, latihan untuk memberi satu
latih tubi kepada pelajar, boleh. Tapi tuan-tuan, kena ingat, tidak melibatkan sentuhan tubuh, tiada kuncian, tiada permainan pukulan berpasangan, tiada permainan serang menyerang, tiada. Yang ada hanya latihan dalam bentuk gerakan satu dalam jarak 3 hingga 5 meter. Kang, saya pergi, kenapa 3 hingga 5 meter? Kenapa 3 hingga 5 meter? Baik. So, tidak ada latihan kuncian. Boleh nak buat kuncian, tapi kuncian secara angin lah. Nak buat latihan kuncian secara berpasangan, tidak dibenarkan sama sekali. Malah semua jenis sukan yang melibatkan sentuhan diharamkan untuk beroperasi menggunakan kaedah sedia ada sebelum ini. Baik. Azliza Amira, kalau nak main kicking macam mana? Kang, saya pergi. Ada larangan dan ada yang boleh. Ini menurut perkongsian Datuk Megat Zulkarnain. Maksudnya, latihan kicking apa yang boleh? Punching bag boleh. Tapi serangan kepada body protector, kepada target kicking tak boleh kerana melibatkan penjarakan sosial. Kan saya pergi. Baik. Tumpang tanya, saya dimaklumkan menerangkan pesilat pergi latihan pergi dan balik sahaja, bermaksud tidak ada menginap tempat latihan bagi atlet yang membuat siapan sukma macam mana ya? Ya. Hanya latihan, betul lah Bizan. Betul Cik Bizan kita, hanya latihan pergi dan balik dan pergi dan balik daripada lokasi A ke B, B ke A sahaja. Maksudnya tidak boleh A ke B, B nak pergi singgah D pula. Daripada B pergi singgah mamak, pergi singgah kedai, pergi singgah apa, tak boleh. Mengikut klausa yang diberikan, A ke B, B ke A sahaja. Ya, dummy training ataupun shadow training. Betul Hadimin. Hadiman. Okey. Tuan-tuan, sambung info umum. Baik, aktiviti yang tidak dibenarkan pertandingan sukan atau permainan yang melibatkan perhimpunan penyokong atau penonton yang ramai. Tidak dibenarkan membuat sebarang pertandingan dalam tempoh PKPP. Harap maklum, tidak dibenarkan membuat sebarang pertandingan. Okey? Dan permainan yang melibatkan perhimpunan penyokong atau penonton yang ramai. Maksudnya datang latihan hanya jurulatih dan peserta sahaja. Penonton tak dibenarkan. Tapi tuan-tuan, ada pula klausa. Inilah kadang-kadang dia agak melirukan. Ada klausa yang dikeluarkan oleh KBS, jika sebarang latihan melibatkan kanak-kanak berusia bawah 12 tahun, ibu bapa perlu berada bersama. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kekeliruan. Bila ibu bapa datang sama, anak-anak dah 20 orang. Campur dengan parent dah ramai. That's why lah jurulatih kena main peranan untuk menentukan. Kalau kata ada 10 orang budak, 10 orang parent, dah jadi 20 orang. Jadi sebaik-baiknya kurangkan ahli yang berlatih pada satu-satu masa. Baik. Kalau main bersentuhan adik dan abang, tetap tidak boleh dalam latihan. Tetap tidak boleh. Saya faham Cik Nazri yang mereka ini tinggal serumah, tapi SOP ketika melaksanakan aktiviti sukan tidak dibenarkan berlakunya sentuhan. Walaupun melibatkan adik dan abang. Payah nanti nak jawab. Sebab apabila berlakunya aktiviti melibatkan sentuhan, melibatkan aktiviti berpasangan, akan ada persoalan. Walaupun itu adik dan abang. Jadi cubalah mengelakkan. Kalau nak buat juga adik dengan abang, buat di rumah. Bukan dalam gelanggang latihan. Baik. Okey. Gelanggang dah lama kena mohon balik ke? Okey, ini soalan penting. Saya pergi kepada persiapan. Tadi saya sebut dah info umum siap. Sekarang saya pergi pada persiapan. Baik. Persiapan diri. Okey, persiapan diri. Semua individu yang nak terlibat dalam latihan, semua individu, tuan-tuan, semua individu termasuk jurulatih, perlu memuat turun dan mendaftar aplikasi MySejahtera dalam telefon bimbit masing-masing untuk pengesanan kontak rapat. Penting. Kaedah melaporkan, kaedah membuat rekod ini penting dan semua orang faham, telah pun digunakan dalam semua premis-premis di seluruh negara, tuan-tuan. Bermaksud, nak masuk premis, tulis nama, nombor telefon baru masuk. Dan sekarang ni dengan pengenalan apps MySejahtera, di Selangor ada buat barcode,
penting untuk kita melaksanakan kaedah ini tuan-tuan, kerana jika ada berlaku sebarang masalah, jika ada sesiapa yang didapati positif COVID-19, pengesanan kontak akan dibuat. Dan kerana itulah kementerian ataupun kerajaan perlu tahu sipolan bin sipolan berada di mana pada sekian-sekian tarikh, siapa yang pergi tempat yang sama dengan dia. Ini untuk memudahkan pengesanan kontak, dan SOP ni perlu dipatuhi. Tapi itulah, saya pun duk bengang juga ni. Dah 2-3 hari saya try nak register MySejahtera, asyik gagal kerana terlampau cram ramai orang. Baik, Cikgu Azrul, adakah perlu aju surat pada pihak polis? Ada benda ni. Jap, saya pergi lepas ni. Okey. Maksud gelanggang awam perlu tak membuat makluman di balai polis? Ada lepas ni. Baik, sambung. Okey. Dan memastikan diri sentiasa bersih sebelum menghadiri latihan. Tuan-tuan, COVID-19, antara amalan norma baru ialah menjaga kebersihan diri. Bermaksud tuan-tuan, pastikan anak-anak yang hadir dalam latihan itu bersih. Bersih. Mandi dulu. Sebab tuan-tuan, sebab kadang-kadang kita pergi ke tempat lain. Terutamanya jurulatih ni dah mula bekerja. Dia pergi office, dia pergi kedai dan sebagainya. Mungkin dia sebelum dia ke gelanggang, dia ada pegang something yang ada sentuhan pesakit COVID-19 sebelum ini. Dan dia ada membawa COVID-19 pada tubuh dia. That's why dia kena cuci dulu, basuh dulu, mandi dulu elok-elok baru hadir ke gelanggang. Tolong amalkan, tolong pastikan. Jurulatih, tolong pastikan anak murid mematuhi SOP ini. Baik, tuan-tuan, sambung. Membawa sendiri air, minuman, makanan, pakaian, tuala muka, peralatan latihan serta tidak dikongsi bersama individu lain. Ini SOP umum yang semua orang faham. Jangan berkongsi minuman, jangan berkongsi makanan. Pastikan mereka bawa bekalan mereka sendiri. Baik. Okey, itu tentang persiapan diri. Dan sekarang kita pergi kepada sesi latihan waktu malam dibenarkan. Yes, dibenarkan sehingga jam 12.30 malam. Maksimum 12.30 malam sahaja. Maksimum 12.30 malam. Okey. Elok government centerkan MySejahtera bawah pesaka, lain duk sibuk gelanggang bawah Gabungan Pesaka Negeri dan Pesaka Malaysia. Cadangan yang baik, memang MySejahtera ni tengah cram. Baik. Okey. Disambung. Sekarang penyertaan. Aktiviti yang melibatkan kanak-kanak. Okey, ni kena clear. Ini tolong faham. Aktiviti yang melibatkan kanak-kanak berusia bawah 12 tahun dan golongan OKU serta warga emas berusia 60 tahun ke atas adalah tidak digalakkan. Orang Melayu kita ni bila sebut tak digalakkan bermaksud boleh lah. Tuan-tuan, dalam Akta 342 tidak melarang mana-mana individu di bawah usia 12 tahun mahupun OKU dan juga warga emas untuk ke mana-mana. Tidak ada halangan. Dalam Akta 342 tidak ada halangan. Walaupun sebelum ini ada orang yang bawa anak dia pergi ke shopping mall tak benarkan anak dia masuk kerana bawah 12 tahun. Sebenarnya tak ada masalah pun sebab hanya tidak digalakkan, bukan dilarang. Tapi kerana untuk menjaga masalah risiko tinggi, maka pihak shopping mall mengambil pendekatan tidak membenarkan anak-anak berusia bawah 12 tahun masuk ke dalam shopping mall. Kerana tuan-tuan, menurut kata Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, 3 golongan ini, warga emas, OKU dan juga kanak-kanak bawah 12 tahun ialah mereka yang berisiko tinggi. Mereka yang sangat-sangat berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19, tuan-tuan. Jadi, meskipun dalam Akta 342 tidak dinyatakan larangan kepada pergerakan 3 golongan ini, tapi kita kenalah faham sendiri. Jika gelanggang kita itu ada ramai anak-anak berusia bawah 12 tahun, cubalah fikirkan yang terbaik, perlu ataupun tidak mereka untuk hadir ke gelanggang. Kalau perlu, kurangkan jumlah mereka. Sebab mereka ni payah dikawal, sukar dikawal. Dan kalau perlu, kurangkan penglibatan mereka, penjarakan mereka dengan orang dewasa. Biarlah mereka antara mereka sahaja, kalau boleh. Sebab
meskipun ia tidak digalakkan, tapi bagi saya mereka ini dalam kategori yang sangat-sangat berisiko tinggi. Tuan-tuan, ini bukan halangan. Pesaka Malaysia tidak melarang. Datuk Megat semalam sebut pun ramai jurulatih yang ada anak-anak murid yang bawah usia 12 tahun. So teruskan, tak ada masalah. Sila teruskan latihan, tapi berpada-pada, dan ingatlah ini ialah terma tidak digalakkan. Jadi jika berlaku apa-apa yang melibatkan mereka, jika berlaku apa-apa yang kita nak elakkan berlaku di tempat anda, jika berlaku, pesaka Malaysia tidak wajar dipersalahkan kerana kami telah mengeluarkan satu garis panduan yang cukup jitu, yang cukup jelas. Dan live hari ini juga jelas. So faham sendiri, cubalah nilai adakah keperluan untuk melibatkan kanak-kanak. Okey? Tapi boleh, bukan tak boleh. Boleh. Okey? Baik, kita sambung. Okey. Alright. Seterusnya tentang gelanggang. Okey, ini penting gelanggang latihan. Tuan-tuan, semua gelanggang-gelanggang yang nak dibuka semula, pertama sekali perlu memaklumkan kepada pihak pertubuhan silat masing-masing. Contohnya kalau saya ni gayung, saya kena maklum kepada pertubuhan pusat ataupun pusat gayung, memberitahu yang gelanggang saya akan dibuka semula. Dan juga perlu maklumkan kepada pesaka daerah atau pesaka negeri atau pihak berkuasa tempatan. Bermaksud tuan-tuan, cukup sekadar bagi tahu kepada pihak pusat dan juga bagi tahu kepada pesaka untuk direkodkan sebagai gelanggang yang akan bermula semula. Okey? Sila maklumkan kepada pihak berkuasa tempatan jika perlu, supaya mereka sedar adanya gelanggang yang sudah pun dibuka dalam tempoh PKPP. Baik. Kemudian, pastikan gelanggang itu bersih sebelum, semasa dan selepas latihan. Ini biasa. Ini satu SOP biasa. Individu yang tidak berkenaan tidak dibenarkan berada dalam gelanggang, tuan-tuan. Individu tidak berkenaan. Mat lepak tepi kedai. Kawan-kawan nak melepak tepi gelanggang. Kawan-kawan nak melepak tepi tasik. Kawan-kawan nak melepak sekali. Tolong jangan benarkan sama sekali. Hanya jurulatih dan juga pihak ataupun anak murid yang perlu hadir untuk latihan. Baik. And then tuan-tuan, kawalan bilangan jurulatih atau individu pada setiap sesi mengikut keluasan gelanggang. Tadi kan dah sebut maksimum 20 orang, tapi jangan pam 20 orang. Tengok pada keluasan gelanggang. Gelanggang besar, okeylah pam 20 orang, tapi korang mampu tak buat penjarakan sosial? Kalau tak mampu, kurangkan. Bagilah seminimum. Minimum is better than maximum. Okey? Minimum is better than maximum. Baik. And then tuan-tuan, latihan gelanggang secara berjadual. Tadi kan ada soalan. So latihan gelanggang secara berjadual amat digalakkan. Maksudnya, buatlah jadual. Sesi A untuk sekian-sekian, sesi B sekian-sekian, C sekian-sekian. Tapi jenuh lah kan. Jurulatih kita nak kena pantau. Jenuh nak kena pantau, nak kena buat sampai 3-4 sesi kan. Jenuh. Kalau anak murid 100 orang, kena buat 5 sesi. Kacau. Okey, baik. Alright. And then tuan-tuan, merekod aktiviti masuk dan keluar setiap kali latihan. Masuk dan keluar tuan-tuan. Nak masuk kena rekod, nak balik pun kena rekod. Buatlah sign ke apa ke. Time masuk, time balik. Kali ni jurulatih kena rajin sikit lah. Kena ada buku rekod. Buku rekod macam orang buat dekat Shell tu kan. Buku rekod. Nak masuk, tulis time masuk, time keluar dan sign. So kena rajin sikit lah. Sebab ini penting tuan-tuan untuk membuat contact tracing jika berlakunya penularan atau berlakunya kes COVID-19 dalam komuniti. Okay? And then tuan-tuan, peralatan yang digunakan mesti bersih dan renyah kuman. Okey, belilah alat sanitasi tu, spray lah korang punya kayu ke, korang punya apa ke, make sure dia bersih. Cikgu mohon penjelasan untuk latihan pasukan alat muzik iringan silat. Boleh diteruskan ataupun tidak? Soalan ni agak rumit untuk saya jawab, tapi saya tak pasti sejauh mana kemampuan kita untuk membuat latihan muzik ni
dalam keadaan dalam keadaan penjarakan sosial. So 1 meter, 1 meter, 1 meter. Saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah untuk membuat latihan. Cuma pastikan adanya penjarakan sosial dan alat-alat yang digunakan tidak dikongsi. Tak dikongsi. Janganlah pula serunai tu seorang main pas orang lain pula. Orang lain main pas orang lain pula. Sama dengan gendang. Gendang ke gong ke, kalau boleh biarlah orang yang sama yang menggunakannya. Baik. Yuran 150 sebulan lah sebelum PKPP. Naik yuran lah kan. Naik yuran lah. Aduh. Okey, baik. Okey, sambung tuan-tuan, sambung. And then tuan-tuan, penggunaan bilik mandi persalinan dihadkan bilangan. Ni kalau ada tempat yang menggunakan dewan yang ada tempat bilik mandi lah dan persalinan. Okey, tadi soalan Tuan Habizan, saya rasa saya akan rujuk semula kepada Pesaka Malaysia sebab saya tak merujuk kepada latihan pasukan Sukma. Ini lebih pada gelanggang-gelanggang awam yang nak dibuka semula ni. Latihan Sukma saya tak sure sama ada sudah pun boleh dimulakan ataupun tidak. Baik. SOP ni terpakai untuk gabungan pesaka atau meliputi semua perguruan silat di Malaysia. Soalan yang kritikal ni, yang kritikal. SOP dikeluarkan oleh Pesaka Malaysia bagi badan gabungan di bawah Pesaka Malaysia. Saya percaya masih banyak pertubuhan silat yang tidak berdaftar dengan Pesaka Malaysia. Tapi apa salahnya menggunakan pakai SOP yang sama? Kerana SOP ni, kerana Pesaka Malaysia adalah badan yang mengawal selia semua aktiviti silat di Malaysia. Jadi apa salahnya semua gelanggang menuruti dan juga mematuhi SOP yang disebarkan, yang diedarkan, supaya kita tidak membuat satu langkah yang kurang selamat dalam melaksanakan latihan. Itu nasihat saya lah. Itu nasihat saya. Baik, sambung tuan-tuan, sambung. Pembersihan dan nyakuman gelanggang. Okey, ini benda biasa. Kemudahan tambahan sauna jacuzzi ni tak adalah. Mana ada gelanggang awam pakai sauna kan. Baik. So, setakat yang gelanggang tu saya harap ramai yang faham, dan itulah bagaimana untuk melaksanakan, untuk mempersiapkan gelanggang. Baik, sekarang pula pasal latihan. Latihan hendaklah dihadiri oleh individu yang telah mendaftar, tuan-tuan. Yang telah mendaftar sebagai ahli pertubuhan itu. Bermaksud tidak ada pendaftaran baru. Kalau boleh, kekal dengan ahli lama, kekal dengan ahli sedia ada, gelanggang sedia ada, bukan mengambil idea, bukan mengambil ahli baru. Sebab dengan adanya ahli baru akan bertambahlah kapasiti gelanggang tu. Okey? Saja je Cikgu Jo, maknanya kita duduk rumah lah, kita mengajar budak-budak, gelanggang kita banyak sekolah, doakan kita dapat mengajar semula. Gelanggang sekolah belum boleh dibuka. Saya minta maaf Suzaini Sam, saya minta maaf. Gelanggang sekolah belum boleh dibenarkan untuk dibuka. Okey? Alright, sambung. Jumlah kehadiran tidak boleh melebihi 20 orang bagi setiap sesi latihan. Tertakluk kepada keluasan gelanggang latihan dan elakkan 3S, elakkan sesak, sempit dan sembang dekat. Contohnya, jika latihan yang pernah diadakan sebelum ini, gelanggang itu boleh memuatkan 30 orang apabila berlakunya penjarakan sosial 1 hingga 3 meter bagi aktiviti statik. Saya berhenti jap. 1 hingga 3 meter bagi aktiviti statik. Maksudnya, kalau kita buat aktiviti berbentuk ceramah, berbentuk sembang-sembang, berbentuk taklimat, berbentuk soal jawab dengan pelajar, duduk diam-diam, jangan bangun, diam-diam, kau duduk dan diam, dengar je apa cakap. 1 hingga 3 meter tuan-tuan. 1 hingga 3 meter. Orang A, orang B. 1 meter jarak paling minimum. Nak selamat jauh lagi 3 meter. Itu bagi aktiviti statik. Tapi tuan-tuan, jika bagi aktiviti dinamik aktiviti bergerak. Latihan silat confirm aktiviti bergerak, aktiviti dinamik, aktiviti pergerakan. Jadi tuan-tuan, jarak dia ialah 3 hingga 5 meter. 3 hingga 5 meter, tuan-tuan. Dan jika gelanggang tu jika dibuat 3 hingga 5 meter boleh muat 15 orang, maka hanya 15 orang saja. Jangan kata-kata nak pack sampai 20 orang kerana dikatakan boleh maksimum 20 orang. Kena tengok keluasan gelanggang. Baik. And then tuan-tuan, merujuk kepada aktiviti dinamik 3 hingga 5 meter. Tadi ada yang tanya, macam mana dengan latihan sepakan target kicking,
anak gajah dan sebagainya. Tuan-tuan, once kita pegang anak gajah, once pegang target kicking ataupun boxing target, akan hilanglah penjarakan 3 hingga 5 meter. Mana boleh nak sepak 3 meter jauh? Mana boleh nak sepak 5 meter jauh? Maka kerana itulah latihan berpasangan melibatkan target tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Yang boleh ialah sepakan punching bag. Seorang-seorang pergi sepak and then orang lain masuk pula. Itu pun nak masuk pula tunggu dia habis, bagi jarak dia masuk. Mesti ada 3 hingga 5 meter dia punya penjarakan tu. Bermaksud tidak boleh menggunakan target. Bila target jurulatih dengan anak murid, jarak dia 1 meter. Tuan-tuan, ada soalan. Aku bukan sentuh badan kau. Aku bukan sentuh tubuh kau. Aku cuma nak sepak target, tuan-tuan. Tapi apabila hilangnya penjarakan sosial, target apabila kita berlatih secara berpasangan berdua, walaupun sepak target, rembesan air liur, rembesan peluh boleh menular, boleh menyebabkan penularan wabak COVID-19. COVID-19 merebak melalui rembesan air liur dan juga peluh. Jadi kena faham dan tolong faham. Jangan berlatih menggunakan target. Nak sepak punching bag. Okey? Bagi gelanggang telah pun beroperasi sebelum PKP tapi sijil gelanggang belum diterima dari pihak persatuan, boleh ke mula latihan? Itu terpulang kepada persatuan lah. Kalau persatuan itu membenarkan, silakan. Sebab pesaka tidak ada halangan kepada gelanggang untuk memulakan latihan. Jika pertubuhan saya sendiri, pertubuhan Gayung Pusaka, kalau pertubuhan saya membenarkan saya memulakan latihan, saya on. Kalau saya punya pertubuhan tak benarkan, janganlah saya on. Sebab saya akan tertakluk kepada tanggungjawab pertubuhan. Pertubuhan yang saya bernaung di bawahnya. Itu kena faham. Baik tuan-tuan, sambung. Jurulatih hendaklah menyediakan rekod kehadiran. Kena ada buku rekod kehadiran. Kaedah penyampaian maklumat adalah secara lisan tanpa melibatkan sentuhan fizikal anggota tubuh kepada individu lain. Jangan pegang langsung. Tak kiralah mahram ke tak mahram ke, lelaki dengan lelaki ke, jangan pegang langsung. Jangan pegang langsung anggota tubuh. Nak buat kuncian, nahi. Nak buat pukulan pun bersentuhan, tak boleh. Kerana penjarakan sosial 3 hingga 5 meter. Macam mana nak pegang? Kan? Nak main ilmu batin? Teruskan. Nak main kuncian batin? Teruskan. Okey, baik. Okey, and then tuan-tuan, pastikan tata cara pengendalian kes kecemasan disediakan. Maksudnya pastikan jurulatih tahu bagaimana nak mengendalikan kes-kes kecemasan dengan baik. Okey, Assalamualaikum tuan. Ada tak had umur untuk mulakan latihan? Tiada had umur. Tadi saya dah sebut sebelum ni, tiada had umur. Tapi kanak-kanak di bawah usia 12 tahun, warga emas, OKU adalah tidak digalakkan. Tidak digalakkan tak bermaksud tak boleh. Tak digalakkan bermaksud kalau boleh tu cubalah elak. Kalau boleh. Kalau dah memang tak boleh sangat, tetap juga nak bawa anak-anak berlatih sekali, bawalah. Dia orang pun nak berlatih silat. Dia orang pun nak bersilat, tapi tolonglah patuh SOP dan tolonglah bagi lebih perhatian kepada mereka. Kerana anak-anak kecil ini ialah golongan yang paling payah nak dikawal. Tolonglah bagi perhatian lebih pada mereka kerana mereka ni dalam kelompok, dalam golongan yang berisiko tinggi. Faham? Baik. Tuan-tuan, amalkan penjarakan sosial 1 hingga 3 meter dan 3 hingga 5 meter bagi aktiviti dinamik. Mengelakkan daripada 3S iaitu sesak, 3C, crowded area, confined area, maksudnya ruang rapat yang bertutup. Kalau dewan terlampau kecil, kalau dewan yang hanya boleh muat 10 orang, tak payahlah. Terlampau sempit, kurangnya pengudaraan. Okey, dan jarak yang dekat, tolong elakkan. Tuan-tuan, okey, perlu ambil suhu, soalan yang baik. Perlu ke saya mengambil suhu? Ada lepas ni. Okey. Soalan sama oleh Hafizul, perlu ke ambil suhu bagi setiap pesilat sebelum latihan? Okey, ada lepas ni. Baik. Sekarang saya pergi pada alat. Okey. Semua alat perlu dinyah kuman. Belilah spray sanitasi tu. Spray bagi dia bersih. Dan jurulatih perlu menggalakkan semua ahlinya memakai face mask semasa dan selepas. Janganlah pakai face mask masa latihan. Mampu berkuap,
Mampus penat. Pakai sebelum latihan dan selepas latihan. Digalakkan, bukan wajib ya, bukan wajib. Digalakkan tuan-tuan, digalakkan. And then jurulatih hendaklah menyediakan, tolong sediakan hand sanitizer ataupun sekurang-kurangnya sabun. Ada sabun, ada air, dan sediakan hand sanitizer di laluan masuk ke gelanggang. Sebelum masuk ke gelanggang, tolong sanitize tangan dulu. Sanitize tangan dulu sebelum masuk ke gelanggang. Ini SOP, ini peraturan. Baik, saya sekarang ni sparring dengan wife saja malam-malam. Alamak. Okey, saya ada jual termometer infrared RM180. Murah Cikgu Muzi, murah. Saya nak satu. Tak cukup nafas kalau pakai waktu latihan. Betul, mampus. Okey, baik. Dan jurulatih perlu memastikan semua individu mengutamakan kebersihan diri. Baik, tak apa. Ini penting. Ini menjawab soalan korang. Saringan pengesanan suhu badan. Semua jurulatih perlu memastikan suhu badan dan gejala batuk, selsema, sakit tekak, susah bernafas dilakukan setiap kali memasuki gelanggang latihan. Bermaksud wajib menyediakan alat pengukur suhu. Wajib menyemak, wajib memeriksa suhu badan pesilat anda sebelum dia masuk ke gelanggang. Kalau melebihi 37.6, melebihi 37.5 something, atas 37.5 dia dianggap demam dan tidak boleh, bukan tak galakkan, tidak boleh masuk ke gelanggang. Kalau dia ada demam, dia ada selsema, dia ada batuk, dia ada payah bernafas, antara simptom-simptom gejala-gejala COVID-19, jangan benarkan langsung masuk ke gelanggang dan sila minta dia balik terus ke rumah. Jangan duduk lepak di luar gelanggang. Itu SOP wajib yang perlu dipatuhi oleh semua jurulatih. Okey? Sambung tuan-tuan. Sambung. Jurulatih dan juga individu yang bergejala adalah dilarang sama sekali menyediakan alat saringan pengesanan suhu badan dan melakukan saringan sebelum, semasa dan selepas latihan. Ini lagi hebat ni. Nak kena buat 3 kali saringan. Tak payahlah, tak payah. Masuk gelanggang dah cukup dah. Yang penting, masuk gelanggang, sila cek suhu badan anak murid anda. Okey. So, jelas tentang semua ini. So, sekarang ni bila ada persoalan tentang apa sahaja soalan yang berkaitan dengan latihan ini, boleh diajukan. Dan jika korang rasa dia simple lah, semua orang dah pun mula nak berlatih, semua orang sudah pun mula nak berlatih. Tapi tuan-tuan, cikgu mana dah dapatkan panduan ini bagi yang belum diperolehi? Boleh tengok ke dalam page pesaka. Dalam page pesaka Malaysia ada disertakan garis panduan ini. Baik. Ada gejala sendiri, mahu ingatlah. Tak payahlah datang latihan, duduk di rumah. Betul. Bukanlah kita nak. Kita faham semua jurulatih sedang menantikan tempoh yang sangat kritikal untuk memulakan latihan. Semua orang sudah pun teringin sangat nak mula latihan. Tapi tuan-tuan, apa keadaan sekalipun, pastikan diri anda mematuhi SOP. Dan pesaka, sekali lagi mengulangi, pendirian pesaka, saya bagi pihak Datuk Megat Zulkarnain dari unit media Pesaka Malaysia, atas izin Datuk Megat Zulkarnain, menyampaikan amanat ini bahawa pesaka tidak akan bertanggungjawab terhadap kluster silat jika berlaku sebarang masalah kluster baru, jika anda tidak mematuhi SOP yang telah pun dihebahkan. Baik tuan-tuan, ada sesiapa yang mungkin sudi nak call saya? Kalau nak call untuk mungkin nak bertanya ke, atau mungkin nak bagi pendapat ke, boleh. Saya buka segmen call. Boleh call saya di 0124133630. Jika ada yang nak bagi pendapat, jika ada yang nak bertanya, jika ada yang nak apa saja dalam tempoh yang singkat ni. Saya cuma ada lebih kurang 10 minit lagi sebelum saya stop saya punya live. Kalau ada siapa yang nak call saya, silakan, dipersilakan. Kalau ada.
012 413 3630. 413 3630. Ada siapa yang nak call? Saya dah selesai tadi tentang SOP. Semangat kalau satu kan habis tutup sementara. Kalau satu kes kot. Yes, kalau satu kes saja memang gelanggang tutup. Satu kes gelanggang terus tutup dan semua orang kena dikuarantinkan. Naya kan? Cukup sekadar maklum kepada pihak PBT ataupun pesaka daerah. Okey? Zarul Hafiz, maklumkan kepada pihak pesaka daerah. Tolong maklum kepada pihak pesaka daerah. Bukan balai. Tak perlu balai. Maklum kepada pesaka daerah ataupun pertubuhan kita. Supaya pihak pertubuhan, pihak pesaka daerah ada rekod mana gelanggang yang telah pun dibuka, dan supaya mudah untuk mereka membuat pematuhan SOP dalam tempoh PKPP. Ada siapa nak call? Ada siapa nak call? Tak ada ke? Ya, thank you Nazri Ahmad. Saya harap penjelasan saya hari ini jelas dan memberi manfaat kepada ramai orang. Saya amat berharap supaya semua orang mendapat manfaat yang cukup daripada live hari ini, insya-Allah. Sekejap saya try call Datuk Megat kalau boleh. Kalau diangkat. Harap diangkat lah. Susah nak call Datuk ni. Orang sibuk kan, orang busy kan. Orang sibuk. Saya try. Harap diangkat lah. Tak angkat lah. Sorry. Tak angkat lah. Try again, one more time. Sekali lagi try. Sebab tak bagi tahu nak call. Tu silap dia. Kan? Ada lagi soalan? Ada lagi soalan daripada anda semua? Silakan. Tak dapat. Sorry. Tak ada, tak dapat. Okey, alhamdulillah jelas tuan. Kita tunggu dan berdoa semoga COVID terus hilang di muka bumi ini, insya-Allah. Saya try call orang lain lah pula kalau kata minta pendapat dia kan. Minta pendapat dia. Okey, saya try call orang lain pula. Alright. Kuota maksimum 20 orang Amirul Ashraf 20 orang maksimum. Tapi kalau tak dapat nak penuhi 3 meter, jarakan 3 meter. Hello, Assalamualaikum. Hello, salam. Cik Kamarul. Cakap. Tengah live. Siapa? Azrul. Ya, Cik Azrul. Tengah live. Berhenti jap, jangan drive. Okay. Tengah live. Boleh, teruskan. Okey, live di page Pesaka Malaysia berkenaan dengan garis panduan untuk memulakan latihan gelanggang. Okey. Saya dah pun huraikan tadi, ramai orang dah pun dapat dia punya informasi dia. Jadi minta pendapat Cik Kamarul tentang bagaimana untuk mereka benar-benar dapat berlatih tanpa boleh kuncian ni. Berlatih tak boleh kuncian, berlatih tak boleh apat-apat, kena 3 meter, 5 meter. So macam mana pendapat Cik Kamarul? Okey. Sekarang ni kita dah berehat lebih 3 bulan. Ya. Yeah. So adalah baiknya dalam tempoh lebih kurang lagi 2 bulan setengah ni kita berlatih untuk meningkatkan ketahanan fizikal. Yes. Iaitu tak perlu bersentuh. Yes. Kita boleh buat pumping, kita boleh buat lari setempat, lari ulang-alik, banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang tak perlu bersentuh, meningkatkan ketegasan fizikal. Apabila selepas tempoh PKPP insya-Allah ditamatkan pada 31 Ogos nanti. Yes. Pada September dah bolehlah training yang bersentuh tadi. Mungkin di fizikal masa tu dah kuat. Yes. Okay. Diorang dah cukup kuat untuk lawan cabang olahraga contohnya. Yes. Dapat mengelakkan kecederaan. Ya. Yeah. So saya rasa tak nampak bagi alasan yang patutnya silat ni mesti ada buah kunci dan sebagainya.
nak buat kunci pun kalau kita tak kuat boleh patah bang. Yelah, betul lah. Betul. Lebih baik kita kuatkan kita punya anggota otot, kita punya psikomotor, kita bagi kuat dulu. Kita bersendi kan. Saya rasanya cukup tempoh 2 bulan tu untuk latihan yang tidak bersentuhan, insyaAllah. Ya. Ada yang mungkin akan rasa terkesan bila had 20 orang, tak boleh lebih 20 orang, tempat pula dari segi keluasan, mungkin ada gelanggang yang seramai 100 orang sebelum ni. So macam mana tu? Yang sebenarnya kita biasanya kalau jurulatih yang ramai, murid yang ramai, dia mesti ada jurulatih yang lebih. Yes. Okay. So dia boleh saja buat sesi. Contohnya katalah murid dia ada 100 orang untuk satu gelanggang tu. Dia boleh buat 5 sesi, 20. Betul. Atau dia boleh gunakan jurulatih yang ada tu menjarakkanlah. Macam tadi kita tahu kita boleh buat kat tempat terbuka seperti padang bola sepak. Betul. Padang lah permainan. So dia boleh jarakkan dah. Boleh gerak at least 3 sesi serentak dah jadi 60 orang. Boleh saja. Yes. So alasan tu pada saya bukan terlalu berat untuk ikuti. Selagi kita dapat mengekang COVID-19 ni adalah untuk kebaikan bersama, bukan kerajaan buat untuk hanya orang silat saja. Betul. Dia buat untuk semua orang. Betul. So rasanya adil kalau kita dapat ikut sekejap perintah yang ada tambahan sikit lagi ni, lebih kurang 2 bulan lebih. Yes. Supaya kita boleh lebih mantap dari segi persembahan pada masa akan datang. Sebenarnya langkah kerajaan membenarkan memberi kelonggaran dia pun dah kira besar tuah dah kan. Dah kira besar tuah. Ya, betul. Saya cukup risau Azrul. Saya cukup risau kalau dia kata silat pun tak boleh langsung. Sampai habis pada 31 Ogos. Saya cukup risau. Tapi Alhamdulillah bila dia kata boleh berlatih tapi tak boleh bersentuhan, saya fikir banyak lagi benda boleh buat sebenarnya. Dan lagi pun sebenarnya COVID-19 belum selesai. Kita betul. Belum selesai. Kita belum lagi merdeka sepenuhnya pun. Kan? Betul. Harap-harap tarikh terakhir PKPP, tarikh merdeka tu merdeka sungguhlah. Harap-harap lah. Ya, betul. Kalau kita dengar pun PKPP tu maksud yang terakhir tu dia dah pemulihan. Yes. Maksudnya ini dah yang terakhir ni, stage ataupun peringkat yang terakhir dah. Kalau kita masih kekal dengan disiplin yang ada, saya pasti orang silat kita kuat disiplinnya. Betul, insyaAllah. Dia taat guru, dia taat jurulatih, dia taat juga pada ibu bapa. Dan dah semestinya dia membawa bersama dengan ketaatan kepada agama. Ya, betul. So tak susah sangatlah pada orang silat kita untuk ikut serta dengan apa yang diarahkan oleh kerajaan ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, thank you Tuan Kamarul. Selamat. Sama-sama bang. Selamat mandu. Ya. Alright, selamat mandu. Teruskan. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya still nak try dapatkan Datuk Megat sebenarnya. Sebab saya tak bagi tahu tadi nak call dia sebenarnya. Tapi cuba sekali lagi lah. Last call. Last try call dia sekali lagi. Tapi kalau korang nak call, silakan call. Kalau ada yang nak call, silakan call. Kalau ada yang nak call lah. Kalau ada yang nak call, silakan call. Kita cuba sekali lagi. Kita dapatkan Datuk Megat. Dia sibuk tu saya. Tak angkat. Atau kita try dapatkan somebody yang lain kot. Datuk Osman ke kan. Tengok macam mana kalau sempat. Baik. Tak angkat. Ada siapa nak call? Kalau tak ada saya stop. Ada siapa lagi yang nak call? Okey, ada nak call. Thank you. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Amin. Amin. Amin dari mana? Saya daripada Fakultas Senang, Kota Tinggi, Johor Bahru, Johor. Ni orang silat eh? Ya, saya. Okey, teruskan. Nak bagi pendapat apa ke? Saya seorang jurulatih sebenarnya. Yes. Daripada Akademi Indra Pusaka, Kota Tinggi. Kota Tinggi, okey. Alright. Okey. Dan pada saya lah berkenaan dengan PKPP ni. Yes. Bagaimana latihan yang diperuntukkan, dibulatkan untuk kita itu adalah cara yang paling baik lah. Betul. Dan saya menyokong sepenuhnya lah. Yes. Dan untuk anak-anak buah yang ingin
berlatih, yang ingin meneruskan lagi apa-apa juga kesinambungan tentang silat, memang kami memperuntukkan undang-undang yang sangat ketat lah. Okey. Cuma saya tak takut masalah disiplin, kerana silat ini yang paling penting sekali. Yang pertama adalah disiplin. Ya, disiplin. Ini berkenaan dengan disiplin. Kalau bukan disiplin, bermakna bukan diri kita. Bukan kita yang belajar silat. Bukan orang silat lah. Bukan orang silat. Bila kata silat saja, memang dia disiplin. Sungguh daripada bagaimana cara sekalipun kita melihat dia menatap dia, daripada segi mana sekalipun, dia yang pertama sekali tentang disiplin lah silat ni. Dan saya teramat sokong dan orang kata berbesar hati lah kepada kerajaan yang ada sekarang ni, kerana membenarkan dengan SOP yang sepatutnya macam tu. Jadi saya mengharapkan semoga yang lain juga akan mengikuti SOP yang ada, dan disiplin ni sebenarnya dia kena paksa. Ya, betul. Dia tak akan datang secara rela, tak akan datang apa semua, sukar untuk datang secara rela. Betul. Yang pertama sekali disiplin memang kena paksa. Betul. Kalau tak dipaksa, mereka tak akan ikut. Jadi paksaan yang bagaimana, orang kata paksaan ni tak bagus, tapi ini adalah paksaan yang bagus kerana ia akan membentuk daripada dalam bagaimana disiplin itu. Yes. Okey, Tuan Amin. Thank you, Tuan Amin. Pendapat itu. Okey, baik. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cikgu Basit, latihan tanpa sentuhan pun boleh buat macam-macam. Lagipun insya-Allah dalam 2 bulan saja. Jurulatih perlu kreatif. Betul. Setuju. Tadi ada orang miss call saya. Siapa? Saya call balik. Siapa call saya tadi? Siapa tadi? Data yang perlu diisi, nama telefon. Hello, Assalamualaikum. Siapa Hello. ni? Ya, saya Eddie. Dari mana? Dari Pertubuhan Silat Senegara Malaysia, Gelanggang 8 setting. Okey, teruskan. Okey. Apa dia punya? Ya, saya nak tanya untuk gelanggang yang on the process. Sebelum PKP, kita on the process, kita buka gelanggang. Yes. Jadi, sijil gelanggang masih dalam orang kata proses. Okey. So, jadi belum dapat lagi sijil gelanggang. Boleh buat latihan ataupun belum? Sijil gelanggang daripada siapa? Daripada induk. Gaya belum Malaysia dapat lah. lagi. Gaya Malaysia lah. Ya. Ya. Tapi sebelum PKP latihan dah buat belum? Dia dah mula. Okey, kalau sebelum latihan, sebelum PKP telah memang gelanggang dah wujud. Cuma perlu pemakluman sahaja kepada pihak pertubuhan untuk dimulakan latihan. Sebab sekarang ni isunya gelanggang baru tak boleh. Gelanggang yang belum buat. Maksudnya kalau macam gelanggang belum ada, gelanggang belum wujud sebelum PKP, tapi tiba-tiba dalam PKP dalam tempoh ni kita nak buat baru nak wujud gelanggang tu. Itu memang tak boleh. Tapi kalau gelanggang tu gelanggang dah pun dibuat, dah pun dimulakan sebelum PKP, anak murid dah ada, budak semua dah ada, ahli semua dah ada. Cuma nak tumbuhkan sijil induk daripada tu, itu bergantung kepada pihak Pertubuhan Gayung Malaysia sebenarnya. Saya tak boleh saya tak boleh menjawab bagi pihak Gayung Malaysia. Cuma bukan sijil tu yang diperlukan, tapi kebenaran oleh pihak Gayung Malaysia. Tu je. Baik. Okey, terima kasih. Thank you. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa nak call lagi? Cikgu Basit call. Cikgu Basit kena call boleh? Cikgu Basit. Kalau nak bagi pendapat, Cikgu Basit. Kalau mewakili orang Johor ke? Ada? Saya try call lah kot. Ada siapa nak call lagi? Saya try call lagi bang. Kalau ada yang nak bagi respon. Hello, Assalamualaikum. Warahmatullahi. Cikgu Basit. Ilah. Minta. Tadi saya ada baca komen Cikgu Basit pasal latihan tanpa sentuhan. Jadi apakah pendapatnya? Bagaimanakah kaedahnya kalau dapat di-share kan? Banyak cikgu. Antara benda yang boleh dikongsi, contohnya latihan tanpa sentuhan ni, buat latihan fizikal, latihan conditioning boleh buat, latihan hijab boleh buat, latihan akhir paket atas boleh buat, latihan tumbukan atas boleh buat, tapak,
banyak ibu. Ya. Even buat shadow, kalau kita buat shadow, kita buat orang. Boleh buat. Yes. Ini banyak ibu boleh dikongsi banyak. Sebenarnya saya rasa saya tak lihat pun saya kreatif tu dia memikir nak buat macam mana. Betul. Tu sajalah nak kacau orang Johor. Okey. Alright, Mazid. Thank you. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya last call lah. Saya try call Cikgu Habizan, jurulatih kita. Cikgu Habizan. Cikgu Habizan pun dia mesti ada dia punya teknik-teknik dia kan. Cikgu Habizan Osman. Try tengok kalau dia jawab nak share tentang kaedah latihan tanpa sentuhan, tak ada. Baik. Kalau tak ada, saya ingat itu saja dulu. Tak ada orang nak call saya lagi. Nak share tips ke kaedah ke? Tak ada. Kalau tak ada, saya cuba last call sekali lagi saya try sekali lagi. Saya still lagi cuba nak dapatkan Datuk Megat. Last try. Tak dapat, saya stop. Saya rasa semua dah faham kot tentang kaedahnya. Kan dah faham kot? Latihan perlu ada mengikut SOP. Jika tidak, pesilat akan jadi malas dan lemah PKP 3 bulan. Betul. Tak angkat lah kot. Baik, kalau Datuk Megat pun mungkin sibuk, saya kira mungkin setakat itu dulu dah bagi saya mewakili pihak Pesaka Malaysia, bagi pihak unit media Pesaka Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan live kita pada petang ini. InsyaAllah semoga dia memberi manfaat, dan keep sharing live ini supaya ramai orang dapat tonton bersama. Dan kita tutup live kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam masa-masa yang ke depan. InsyaAllah teruskan bersama dengan Pesaka Malaysia. Dan bye-bye.